Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 29 Julai 2021, hari Khamis. Kita akan menyambung pelajaran muamalat untuk darjah 6, yang mana pada hari ini kita akan lihat masih lagi dalam pelajaran 4, iaitu Al-Luqatah. Hari ini kita akan habiskan Al-Luqatah ni. Okey, baik. 4.8 Pemilikan Al-Luqatah oleh pemungutnya. Okay, kita tahu Al-Luqatah ni apa? Barang yang dijumpai, ataupun barang yang dipungut oleh orang yang menemuinya lah. Okay, satu, setelah dilaksanakan proses pengiklanan. Sebelum ni kita dah belajar kenapa kena buat proses pengiklanan. Luqatah hanya boleh dimiliki setelah dilafazkan pemilikannya seperti tamallaktu, yang bermaksud aku memilikinya. Kedua, sekiranya dituntut kembali oleh pemilik asalnya. Tadi ceritanya tadi, dia dah memiliki. Dia dah ambil, dia dah buat barang tu dia punya lah. Tiba-tiba datang pula tuan punya barang tersebut. Maka satu, wajib memulangkan semula barang tersebut beserta tambahan atau lebihannya seperti kambing yang telah beranak. Katalah barang yang ditemui itu kambing. Dia dah isytihar kambing tu milik dia. Tiba-tiba datang tuan punya kambing, maka dia perlu pulang. Dan kalau kambing tu dah beranak pinak, kena pulang dengan anak-anaknya sekali. Yang kedua, wajib membayar imbuhan di atas kekurangan setelah dimiliki. Katalah barang yang dimiliki itu berkurangan. Berkurangan ni maksudnya mungkin kalau contoh barang tersebut duit. Duit yang dijumpai mungkin RM50. Tiba-tiba setelah sekian lama tunggu, dah diiklankan pun tak ada juga orang datang menuntut, tiba-tiba datang tuannya. Duit tu pula dah berkurangan. Maka wajib dipulangkan secukupnya. Yang kurang tadi perlu ditambah. Yang ketiga, wajib diganti jika luqatah telah binasa atau dibayar nilainya. Ini cerita kalau barang tersebut telah rosak, maka perlulah digantikan semula senilai dengannya. Katalah tak ada dah barang tersebut, maka perlulah dibayar berapa harga barang tersebut, kita perlu bayar. Okay, baik, seterusnya. 49. Dakwaan sebagai pemilik asal al-luqatah. Satu, harus menyerahkan luqatah jika dijelaskan sifat-sifatnya. Jika tuannya datang dan dia dah menyebut sifat-sifat barang tersebut dan dia kata barang tu dia punya dan sifat-sifat tersebut betul, maka perlu dipulangkan. Yang kedua, tidak boleh menyerahkan luqatah jika tidak dijelaskan sifat-sifatnya tanpa mengemukakan saksi. Ini sekiranya orang yang mendakwa barang tersebut dia yang punya, tetapi gagal untuk menjelaskan sifat-sifat barang tersebut dan tiada pula mendatangkan saksi, maka tidak perlu menyerahkan. Yang ketiga, jika ada orang lain mendakwa sebagai pemilik sebenar luqatah dengan membawa saksi setelah diserahkan luqatah kepada pendakwa pertama, hendaklah dipindahkan pemilikan itu kepada pendakwa kedua. Pendakwa pertama tadi datang. Dia dah beritahu ini barang dia. Dia dah sebutkan sifat-sifatnya. Dan betul sifat-sifatnya. Maka kita pun serahkan barang tu pada pendakwa pertama. Tiba-tiba datang pula pendakwa kedua. Dia kata barang tu dia yang punya. Kemudian dia pula boleh datangkan saksi yang menyatakan bahawa barang tersebut dia punya. Maka barang yang tadinya diserahkan kepada pendakwa utama perlulah diserahkan kepada pendakwa kedua. Kenapa? Sebab bukti pemilikannya lebih tepat. Jadi mungkin pendakwa pertama tadi tu penyamar. Penyamar. Okay, seterusnya. Okay, 4.10. Tekak sakit sikit, minta maaf. Kerambutan agaknya.
Satu, hukum al-luqatah di tanah haram. Tanah haram ni kat mana? Dekat Mekah ataupun Madinah. Satu, tidak halal memungut luqatah di tanah haram kecuali dengan niat menjaganya. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita rasa tak mampu untuk menjaganya, tak boleh. Apatah lagi nak memilikinya, tak boleh. Yang kedua, tidak boleh memilikinya walaupun setelah berlalu beberapa tahun. Kena tetap tinggalkan di tanah haram juga. Katalah tiba-tiba kita jumpa sesuatu barang. Kita tak tahu siapa tuannya. Kita pun tiba-tiba dah habis tempoh umrah tu, kita nak balik semula Malaysia. Kita kena tinggalkan barang tersebut di tanah haram tu. Di Mekah ataupun di Madinah. Tak boleh bawa balik Malaysia. Satu kerja pula nanti nak kena pulangkan ke sana. Yang ketiga, wajib mengiklankan dan dibuat sepanjang masa. Sampai jumpa tuannya. Perlu diiklankan, perlu dicari sampai jumpa tuannya. Dekat tanah haram ni tak boleh buat main-main lah. Tak boleh buat main-main. Okey, baik. Seterusnya. 4.11. Contoh situasi menjumpai al-luqatah pada masa kini. 1. Jika menjumpai barang luqatah di kompleks membeli belah atau yang seumpamanya dan dikhawatiri barang itu akan hilang, maka menyerahkannya kepada pihak pengurusan adalah tindakan yang wajar. Kerana lazimnya pemilik barang akan merujuk kepada mereka mengenai barangan yang tercecer. Bahkan kebanyakan kompleks awam masa kini ada menyediakan ruangan lost and found. Apa tu? Lost hilang and then found jumpa. Bertujuan untuk memudahkan urusan. Ini konteks masa kini lah. Jumpa barang, serah aja pada pihak pengurusan. Kat mana pihak pengurusan ni biasanya dia ada dekat kaunter pertanyaan. Kalau dalam kompleks membeli belah tu, dia dekat tengah-tengah lah. Dekat tengah-tengah. Ataupun kalau dah payah sangat, serah je lah pada jaga tu. Serah pada jaga. Okay, baik, seterusnya. 2. Di zaman serba canggih ini, orang selalu tercecer atau tertinggal alat-alat elektronik kecil milik mereka seperti telefon bimbit dan komputer riba di tempat-tempat awam. Kelebihan alat-alat ini biasanya ada menyimpan data pemilik seperti nombor untuk dihubungi dan ia memudahkan urusan menjejaki pemiliknya. Orang yang menemuinya boleh terus menghubungi pemilik barang untuk menyerahkan kembali barang tersebut. Betul lah, sekarang zaman dah canggih. Mungkin ada maklumat yang tinggalkan pada barang tersebut, maka bolehlah kita cari siapa tuan dia. Ataupun sekarang ni dah ada macam-macam media elektronik, media sosial dan macam-macam, ada media, ada Facebook, ada WhatsApp dan sebagainya, maka boleh kita iklankan di situ. Lagi senang. Okey, baik. Seterusnya, latihan. Okay, baik, hari ini ada 2 saja latihan. Yang pertama, apakah yang perlu dilakukan sekiranya pemilik asal menuntut kembali luqatah? Ada 3 cerita dia tadi. Saya nak awak jawab ketiga-tiganya. Bagaimana sekiranya pendakwa pertama datang, kemudian tiba-tiba datang pula pendakwa kedua. Terangkan. Kemudian yang kedua, apakah hukum memungut ni sebenarnya, bukan mungut, memungut al-luqatah di tanah haram. Apakah hukumnya? Jawab dan jelaskan juga. Boleh Okey, baik. Siapa-siapa yang dah menonton video ni, tolong tinggalkan nama di ruangan komen sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan kerja saya dah siap, tolong hantar. Saya nak semak. Sebab ada lagi yang masih tak hantar kerja saya. Saya malaslah nak naikkan nama dia dekat dalam grup. Faham-faham ajalah. Kalau dah jadi kerja, buatlah, hantar pada saya semak. Okey, baik, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Muamalat dan jannah, insya-Allah kita sambung lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.